Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan topik yang ketujuh, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Saya, Amirah Hazira binti Zarul Azan, akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan dahulu apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi atau akronimnya ialah ICT. Okey, pertama sekali kita perlu tahu apakah itu teknologi maklumat dan komunikasi atau akronimnya ialah ICT. Secara amnya, ICT ialah satu istilah untuk teknologi maklumat yang mengutamakan peranan komunikasi bersatu, penyepaduan komunikasi seperti telefon dan isyarat tanpa wayar, dan sistem audio yang diperlukan untuk membolehkan pengguna mengakses, menyimpan dan menghantar maklumat. ICT ini tidak terdiri kepada internet dan komputer sahaja tau, tapi ianya juga melibatkan televisyen, telefon mudah alih, telegram dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada pengguna. Kewujudan teknologi ini dijadikan sebagai medium yang telah direka bentuk dan dihasilkan oleh manusia bagi mempercepatkan, memudahkan dan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Selain itu, ICT ini telah membuka peluang dan ruang untuk menjadikan hubungan secara lebih menyeluruh dalam pelbagai bidang tanpa batasan. Justru itu, ia telah menjadikan ICT ini bersifat global. Perkembangan teknologi ini telah banyak memenuhi keperluan dan keinginan manusia dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam kalangan generasi Y, di mana generasi ini merupakan generasi pertama yang terdedah dengan internet. Internet merupakan nadi utama untuk generasi ini dan generasi akan datang yang dipercayai dengan pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam ICT dapat memberi kesan positif dalam mencapai wawasan 2020. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Jaidi dan saya akan menerangkan berkaitan evolusi dan pengglobalan teknologi. Rogers pada tahun 1991 telah mengkategorikan sejarah perkembangan ICT kepada 4 kategori, iaitu evolusi dan pengglobalan teknologi terbahagi kepada 4 era, iaitu era penulisan, era telekomunikasi, era percetakan dan yang terakhir adalah era interaktif, iaitu saling bertindak. Era penulisan bermula sejak tahun 4000 sebelum Masihi apabila orang Sumeria menulis pada papan batu. Buku penting disalin semula dengan tulisan tangan oleh individu yang mempunyai tulisan yang sangat kemas. Seterusnya adalah era percetakan. Era percetakan bermula pada tahun 1456 apabila terciptanya mesin cetak oleh Gutenberg dari negara Jerman. Pada waktu ini, lebih banyak buku dapat dicetak dan diedarkan. Teknologi percetakan telah wujud di negara China sekitar tahun 1041 dengan terciptanya kertas dan mesin type di China. Yang ketiga adalah era telekomunikasi. Era telekomunikasi bermula pada tahun 1844 apabila Morse telah mencipta telegraf. Pada ketika ini, teknologi membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak yang jauh. Yang keempat adalah era interaktif. Era interaktif bermula pada tahun 1946 apabila terciptanya komputer. Orang ramai perlu aktif untuk mendapat dan memilih maklumat yang dikehendaki kerana terdapat pelbagai sumber yang boleh diakses pada ketika itu. Okay. Seterusnya pada 1997. Pada 1997, infrastruktur ICT telah pun berkembang dan membangun dengan pesat meliputi web dan email, jaringan local area network dan juga wide area network. Okay. Dan yang terakhir adalah pada tahun 2000 dan juga sehingga kini, ia telah mengembangkan lebih pelbagai sistem ICT yang ada dengan mengoptimalkan akses internet, instalasi jaringan yang mengintegrasikan seluruh sistem dan aplikasi pemerintahan serta perkembangan portal web sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Farizati binti Wazamrul. Saya akan menerangkan tentang konsep hubungan antara manusia dan ICT. Kepentingan hubungan antara manusia dan ICT. Yang pertamanya dari segi pendidikan,
Kemajuan ICT telah menyebabkan kelas virtual yang dilakukan berjalan lancar, terutamanya pada waktu kini kesan daripada COVID-19 yang menyebabkan semua sistem pembelajaran dilakukan secara online. Antara platform yang digunakan oleh para pengajar adalah seperti Google Meet, Zoom, Webex dan banyak lagi. Hal ini untuk memastikan setiap pelajar itu memahami dengan jelas setiap subtopik pembelajaran. Selain itu terdapat juga platform yang digunakan bagi memastikan proses pendidikan untuk perkongsian maklumat, penerimaan dan penghantaran tugas dapat dilakukan dengan mudah. Antara platform yang digunakan adalah Google Classroom, Google Form, WhatsApp dan Telegram. Dari segi sosial pula, teknologi ini dapat menghubungkan manusia walaupun duduk berjauhan antara satu sama lain. Terdapat banyak aplikasi yang dicipta di dalam alat komunikasi telefon bimbit untuk menghubungkan dari satu manusia ke manusia yang lain, contohnya melalui penghantaran pesanan, membuat panggilan atau panggilan video menerusi platform WhatsApp, FaceTime, Telegram dan sebagainya. Selain itu, seseorang juga boleh mengetahui tentang berita dan isu semasa yang berlaku dengan pantas tanpa mereka perlu membelik di surat khabar harian. Dengan teknologi yang serba-serbi moden, pengguna boleh mengetahui isu semasa yang berlaku di dalam negara maupun di luar negara dengan hanya melalui aplikasi Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Manakala dari segi ekonomi pula, penggunaan teknologi yang semakin berkembang pesat telah membuka luas peluang pekerjaan. Ini disebabkan oleh pengiklanan pekerjaan kosong di kilang atau di mana-mana syarikat yang memerlukan pekerja dapat mudah dikesan apabila sebuah syarikat itu mengiklankannya di dalam internet. Contohnya seperti di Facebook, Jobstreet dan sebagainya. Ini memudahkan lagi mereka dari golongan lepasan SPM, fresh graduate, dan mereka yang sangat memerlukan pekerjaan bagi menampung kehidupan seharian mereka. Bagi peniaga kecil yang terjejas, terutamanya sewaktu COVID-19 ini, mereka boleh memulakan perniagaan secara online selain mereka dapat menjimatkan banyak kos. Ianya kerana mereka tidak perlu memikirkan tentang bayar untuk duit sewa kedai, bil api, air, elektrik dan sebagainya. Selain itu, perniagaan online ini juga sangat fleksibel kerana ini boleh dilakukan di mana sahaja, terutamanya di rumah. Sebagai contoh, ramai penjual yang sudah memanfaatkan pelbagai aplikasi seperti Instagram, Shopee, Lazada dan sebagainya untuk mereka menjual pelbagai jenis produk seperti produk kesihatan, produk makanan, kecantikan dan lain-lain lagi. Contohnya, sekiranya anda ibu bapa yang punya anak yang menyambung pelajaran ke luar negara, mereka boleh menggunakan laman sosial seperti Skype untuk membuat panggilan video bersama anak mereka untuk bertanya khabar, melepaskan rindu. Dan selain itu, teknologi juga menghubungkan kembali hubungan bersama rakan-rakan yang sudah lama terputus dan dapat juga menambah kenalan baharu melalui media sosial. Oleh itu tidak menafikan bahawa komunikasi ini mengeratkan lagi hubungan antara satu sama yang lain. Seterusnya, teknologi juga dapat mempercepat dan mempermudahkan urusan manusia supaya kehidupan manusia menjadi lebih selesa. Dengan menggunakan platform yang sesuai seperti Google, mereka dapat mencari maklumat yang diperlukan dengan cepat, mudah dan tepat. Oleh itu, ia dapat meringankan beban yang ditanggung oleh manusia sedikit demi sedikit. Samping itu, mereka juga dapat menyimpan dokumen penting dengan lebih mudah dan selamat di dalam pangkalan data dan sistem tertentu. Sebagai contoh, mereka boleh menyimpan dokumen fail di dalam komputer atau Google Drive berbanding mereka menyimpan di dalam fail yang berkemungkinan data itu boleh hilang dan mengambil masa yang lama untuk dicari apabila diperlukan. Hal ini juga secara tidak langsung telah meningkatkan kualiti kerja dan meringankan beban manusia. Selain itu juga, dengan teknologi ini dapat menjimatkan banyak masa dan memudahkan seseorang yang terlalu sibuk dengan kerja. Masa seseorang itu juga dapat dijimatkan kerana mereka tidak perlu pergi ke bank untuk membuat sesuatu pembayaran atau pemindahan wang. Segala hal tersebut dapat dilakukan secara di atas talian tanpa perlu mereka membazirkan tenaga, masa untuk beratur panjang di kaunter dan menunggu giliran.
Contohnya dengan menggunakan laman MyBank to You, CIMB Clicks, Bank Islam Berhad Online Banking dan banyak lagi, mereka dapat menyelesaikan segala jenis urusan pembayaran itu dengan mudah. Yang akhir sekali adalah keburukan penggunaan ICT terhadap manusia. Yang pertamanya adalah pengaruh buruk dan jenayah cyber berlaku dalam kalangan remaja. Selain teknologi ini mempunyai impak yang positif dalam kehidupan seharian manusia, sudah tentunya teknologi juga mempunyai impak yang negatif. Hal ini kerana penggunaan sumber teknologi moden seperti media, khususnya internet dan televisyen, merupakan ejen sosial yang amat berpengaruh dalam diri kanak-kanak dan remaja. Kanak-kanak dan remaja ini akan mempelajari aksi dan tingkah laku yang ganas melalui media yang mempunyai unsur keganasan, dan mereka ini akan terikut-ikut untuk mengaplikasikan keganasan tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini yang akan menyebabkan berlakunya masalah dalam konteks hubungan sosial mereka dengan masyarakat. Tindakan penyalahgunaan teknologi menunjukkan bahawa pengguna tersebut tidak dapat mengawal tingkah laku sendiri ketika mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Salah satu penyalahgunaan teknologi adalah jenayah cyber. Jenayah cyber ini merujuk kepada aktiviti jenayah yang berkaitan dengan teknologi dan komputer menerusi internet. Pengguna internet ini melakukan pelbagai jenis jenayah cyber seperti penipuan, pencurian data dan maklumat, judi cyber, pornografi dan penyebaran virus. Yang kedua, manusia akan berasa terbeban akibat terpaksa hidup dengan tuntutan kerja 24 jam. Hal ini disebabkan oleh kewujudan teknologi yang semakin canggih di mana pekerja akan dapat menerima mesej dan arihan daripada majikan dengan mudah melalui rangkaian media sosial seperti WhatsApp dan Telegram yang boleh diakses terus melalui telefon mudah alih. Para majikan ini akan menghantar pesanan dan bertanyakan tentang hal kerja, walaupun ketika itu pekerja itu sedang bercuti dan sedang meluangkan masa bersama ahli keluarga mereka pada hari hujung minggu. Hal ini akan menyebabkan wujudnya konflik peranan, konflik masa dan konflik tekanan. Ini akan menyebabkan pekerja tersebut merasakan seolah-olah mereka tetap dibebankan dengan hal kerja walaupun berada di rumah. Yang ketiga, yang akan menyebabkan punca berlakunya pergaduhan dalam keluarga. Sebelum wujudnya teknologi, pekerja itu harus bekerja sampai petang sahaja. Namun setelah munculnya teknologi, pekerja itu harus bekerja lebih masa, iaitu di waktu luar pejabat sekiranya mereka secara tiba-tiba mendapat tugasan baru daripada majikan. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diperuntukkan untuk bersama ahli keluarga mereka akan menjadi berkurangan dan perhatian yang sepatutnya mereka berikan terhadap ahli keluarga mereka menjadi terabai. Hal ini akan menyebabkan punca berlakunya pergaduhan dalam keluarga kerana mereka dianggap masing-masing itu tidak menjalankan peranan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saadah binti Jamaluddin akan menerangkan tentang etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan etika? Etika adalah salah satu cabang utama falsafah, termasuk tingkah laku yang betul dan kehidupan yang baik. Etika berkaitan dengan konsep moral seperti kebaikan, keburukan, betul, salah, tanggungjawab dan keadilan. Manakala, maksud peradaban yang diperolehi daripada Kamus Pelajar edisi kedua pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Terdapat beberapa etika dan adab yang patut dipraktikkan ketika menggunakan ICT ini. Peraturan pertama ialah pengguna ICT perlu mengingati komunikasi ini ialah sesama manusia. Hal ini demikian di dalam dunia cyber, seseorang itu berkomunikasi dengan manusia lain dan bukannya mesin. Oleh itu, seseorang itu hanya melihat skrin komputer atau telefon bimbit apabila mereka berkomunikasi. Mereka tidak berpeluang menggunakan ekspresi wajah, gerak tubuh,
dan nada untuk menyatakan makna komunikasi tersebut. Contohnya, apabila seseorang itu berkomunikasi dalam talian, sama ada dalam bentuk kumpulan WhatsApp bagi menjawab perbincangan kumpulan atau berbual di ruangan sembang, setiap pernyataan yang dibuat boleh disalah-tafsirkan dengan mudah. Seterusnya, peraturan kedua ialah mengikuti piawaian kelakuan online seperti yang kita ikuti dalam kehidupan sebenar. Mungkin sebilangan pengguna ICT ini lupa bahawa terdapat orang di sekeliling mereka yang berada di samping mereka ketika mereka menggunakan ICT. Walaupun contohnya ketika mereka bercakap menggunakan kata-kata kesat semasa menggunakan skrin komputer, walaupun orang di sekeliling mereka menganggapnya baik-baik sahaja dan boleh diterima, tetapi kita seharusnya mengelak daripada melakukan perlakuan dan peraturan etnik yang bernilai rendah ini. Seterusnya, peraturan ketiga ialah mengetahui di mana kita berada di dunia cyber ini. Pada hakikatnya, adab ICT ini berbeza dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Terdapat sesuatu perkara yang boleh diterima di suatu kawasan ini tetapi dianggap tidak sopan di kawasan lain. Sebagai contoh, kebanyakan kumpulan perbincangan di Facebook berbeza corak perbincangan mereka dengan kumpulan di Twitter. Oleh itu, penting untuk kita meluangkan masa untuk memerhatikan perbualan atau membaca arsip yang ada sebelum memasuki platform tertentu di dunia talian tersebut. Di samping itu, peraturan keempat ialah menghormati masa orang lain. Perlu diingatkan bahawa apabila kita menggunakan ICT, kita sebenarnya telah menggunakan masa orang lain semasa menghantar pandangan ke kumpulan perbincangan seperti di WhatsApp. Oleh itu, kita hendaklah bertanggungjawab untuk masa yang diluangkan oleh orang lain tersebut supaya tidak dibazirkan begitu sahaja. Pada masa yang sama, janganlah menganggap bahawa semua orang akan menjawab dan bersetuju dengan kenyataan yang kita hantar tersebut. Janganlah membuang masa orang lain untuk membuat perkara-perkara remeh kerana setiap orang mempunyai minat masing-masing. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang harus dihindari dalam penggunaan ICT ini agar maklumat tersebut dapat dipelihara dengan baik dan memberikan faedah kepada masyarakat. Pertama sekali adalah isu menceroboh privasi seseorang, iaitu hak pengguna untuk tidak berkongsi maklumat diri secara terbuka di laman sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Hal ini untuk mengelakkan daripada data peribadi seseorang itu digunakan untuk pelbagai tujuan lain tanpa pengetahuan atau persetujuan mereka. Oleh yang demikian, Akta Perlindungan Data Peribadi APDP 2010 adalah salah satu undang-undang yang dikuatkuasakan di Malaysia bagi melindungi maklumat peribadi seseorang individu yang diproses untuk tujuan transaksi komersial daripada disalahgunakan. Justru itu, akta ini telah melarang individu atau entiti perniagaan untuk mengumpul dan memproses data peribadi pelanggan mereka serta melarang mendedahkan data pelanggan mereka kepada mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Seterusnya, isu plagiarism. Menurut Kamus Dewan, plagiarism ni ialah perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tetapi mengakui karya tersebut sebagai usahanya sendiri. Secara ringkasnya, plagiarism ini melibatkan aktiviti copy dan copy paste yang tidak sah. Maksud tidak sah di sini ialah mereka membuat aktiviti copy and paste ni tanpa mengemukakan sumber rujukan, hanya mengubah beberapa perkataan sahaja daripada sumber rujukan yang asli, dan mereka meniru idea asal meniru idea asal penulis asal bulat-bulat. Oleh yang demikian, bahan yang diperoleh daripada ICT ini perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannya. Sebagai amalan baik, sumber rujukan mestilah dinyatakan agar isu plagiarism ini dapat dihindari.
Seterusnya, pemanipulasian teknologi juga antara perkara yang harus dihindari ketika menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT ini. Pemanipulasian teknologi merujuk kepada merubah sesuatu bentuk fizikal kepada bentuk lain seperti pemanipulasian teknologi dari segi gambar. Melalui gambar tersebut, seseorang individu boleh mengubah suai rupa bentuk sesuatu benda itu menjadi bentuk lain yang pastinya tanpa izin pemilik asal tersebut. Hal ini boleh menyebabkan salah faham berlaku apabila gambar tersebut disebarkan kepada umum, yang kebanyakannya daripada kita akan mudah percaya terhadap gambar tersebut tanpa usul periksa. Selain itu, pemanipulasian teknologi melalui video, iaitu dengan mengedit video yang bukan hak milik ke suatu yang lain. Sehubungan dengan itu, pemanipulasian video ini sering terjadi kerana perbuatan ugutan untuk mengugut bangsa melakukan sesuatu yang dipinta. Pemanipulasian suara pula membawa maksud rakaman suara asli yang telah diubah suai atau ditambah dengan audio atau suara lain. Perkara ini sering dilakukan oleh remaja pada masa ini dengan tujuan gurauan ataupun hiburan. Natijahnya, pemanipulasian suara ini akan menyebabkan masyarakat menghadapi kesusahan kerana mendapat maklumat yang palsu yang jelas akan mengubah maksud yang tertera di dalam rakaman asli tersebut. Akhir sekali adalah isu penggodam ataupun hacker. Perkara ini merupakan fenomena terkini yang dihadapi oleh masyarakat, dan untuk mengelakkan hal ini daripada berlaku, seseorang individu itu hendaklah tidak memasukkan segala maklumat diri dalam laman web sosial kerana apa yang dipaparkan akan menjadi terbuka kepada orang awam dan pasti sukar untuk mengawalnya apabila mereka telah memasuki laman web sosial tersebut. Okey, saya akan sambung pembentangan yang seterusnya, iaitu untuk topik 7.4 yang bertajuk ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Okey, untuk topik 7.4 ni, saya dan ahli kumpulan akan menerangkan 3 perkara, iaitu faktor, faedah dan juga kesan. Saya akan mulakan dahulu dengan faktor. Okey, untuk faktor, terdapat 3 faktor, iaitu dari segi politik, pendidikan dan juga agama. Dari segi politik, internet ni merupakan produk ICT yang paling utama dalam menyatupadukan masyarakat seperti di media sosial. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, apa yang saya lihat media sosial yang paling sesuai untuk penyebaran maklumat yang berkaitan politik ni ialah Twitter. So, dengan hadirnya ICT ini, ia dapat membantu para pemimpin negara kita untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan juga tepat. Selain itu, para pemimpin juga dapat membincangkan isu-isu terkini yang melibatkan pelbagai etnik supaya tidak timbul salah faham dalam masyarakat. Faktor yang kedua ialah dari segi pendidikan. Kewujudan ICT ini turut membantu dalam sistem pengajaran dan pembelajaran pada zaman sekarang. Para pelajar dapat memperoleh maklumat dari seluruh dunia melalui internet untuk melakukan kerja atau projek-projek di sekolah. Ia juga dapat membuatkan para pelajar boleh belajar mengikut kemampuan mereka serta dapat melahirkan generasi yang celik komputer. Di samping itu, ICT juga mampu menjana pembinaan daya kreativiti dan inovasi para pelajar selain cekap menggunakan teknologi untuk mengakses maklumat dari pelbagai sumber. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, semasa zaman PKP ini, semua institusi pengajian tinggi dan sekolah ditutup dan mereka perlu menyambung pembelajaran dari menggunakan secara atas talian. So, oleh itu, amat penting bagi semua pelajar untuk mengetahui atau mempunyai ilmu yang berkaitan dengan ICT ini supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik dan sempurna. Okey, so saya akan sambungkan dengan faktor yang seterusnya, iaitu dari segi agama. Okey, pada zaman perkembangan internet ni, kita boleh mengetahui atau memperolehi ilmu agama bukan semata-mata dengan hadirkan diri ke ceramah-ceramah agama di masjid sahaja, tapi kita juga boleh memperolehi ilmu agama ini
dari internet ataupun media sosial milik para pendakwah yang bertauliah. Okey, sebagai contoh hampir yang saya boleh berikan ialah salah seorang peserta pencetus ummah yang terkenal iaitu Tio Azman sering memuat naik video berkaitan dengan agama Islam di media sosialnya. So ramai orang boleh tengok video tersebut. Di samping ia dapat memberikan atau menambahkan ilmu pengetahuan berkaitan agama Islam dalam kehidupan seseorang itu. Malahan video tersebut juga boleh ditonton oleh orang bukan Islam supaya mereka dapat mengetahui agama Islam kita sedikit. So, oleh itu, harinya ICT ini boleh membuatkan masyarakat akan saling menghormati dan menjaga sensitiviti antara kaum kerana internet dapat menyalurkan maklumat dan hebahan berkaitan dengan informasi kepelbagaian agama, kepercayaan dan adat resam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Razima Ashiki Meta Abdul Aziz. Saya akan menyambung membentangkan tentang faedah ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Pertama, dari segi pembelajaran, iaitu mengubah landscape pembelajaran. Kaedah pembelajaran ini adalah pertama, kandungan pembelajaran. Kandungan pembelajaran banyak tersedia sama ada secara percuma maupun berbayar. Bahkan pengguna juga memperoleh CJ daripada universiti atau syarikat terkemuka dunia dengan menyiapkan tugasan tertentu dan membayar sedikit yuran. Terdapat pelbagai laman web yang menyediakan kandungan pembelajaran percuma, antaranya edX, Coursera dan YouTube. Faedah kedua ialah platform percuma. Platform merupakan tempat untuk pengajar ataupun pakar menularkan kandungan kepada pengguna supaya pengguna boleh mencari bahan pembelajaran. Antara platform percuma untuk menyediakan pembelajaran ialah YouTube yang berbentuk video, SlideShare berbentuk slide, Edmodo dan Google Classroom untuk menguruskan kelas maya. Namun terdapat juga platform yang menyediakan pembelajaran dengan mengenakan sedikit bayaran seperti Osem. Osem menyediakan kandungan semua mata pelajaran daripada darjah 1 hingga tingkatan 5 mengikut silibus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Faedah ketiga ialah aplikasi seperti Play Store ataupun App Store yang menyediakan aplikasi pembelajaran baik untuk kanak-kanak ataupun dewasa. Dari segi isukan pula ialah keterlibatan dalam isukan terhadap belia. Umum mengetahui bahawa belia adalah golongan yang paling ramai terlibat di dalam industri isukan di seluruh dunia. Pelibatan belia yang ramai ini semestinya didorong oleh beberapa faktor. Faktor dalaman seperti minat dan juga faktor luaran pula seperti pengaruh rakan sebaya, mendapat sokongan dari ibu bapa mereka dan juga isukan juga boleh dijadikan sebagai satu kerjaya. Pertandingan permainan video secara maya yang dikenali sebagai e-sport juga mampu menjadi sukan perpaduan yang dimainkan oleh beberapa bangsa di negara ini dan di seluruh dunia. Menurut Presiden Persatuan E-sport Selangor yang baru, Abdul Razak Muhammad Yusof, e-sport kini semakin popular di negara kita kerana ia mampu menyatukan semua bangsa di dunia tanpa perlu persaingan yang memerlukan kekuatan fizikal. Dan juga faedah yang diperoleh mereka seperti dapat membina kejayaan profesional, meningkatkan kemahiran berkomunikasi serta kemahiran insaniah yang lain. Dapat disimpulkan bahawa melalui isukan, golongan belia ini dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka dengan baik. Lebih penting, mereka dapat melakukan sesuatu yang mereka suka dan mendapat bayaran hasil daripada minat mereka sendiri. Baiklah, saya Nabihah binti Ahmad akan sambung poin yang ketiga bagi faedah ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional iaitu e-dagang. Sebelum itu, apakah e-dagang? E-dagang atau dalam bahasa Inggerisnya e-commerce merupakan satu kaedah perniagaan yang dijalankan di atas talian. E-dagang juga merupakan satu sistem jual beli dan perniagaan yang menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada seperti internet untuk mewujudkan satu rangkaian yang boleh menyatukan pembeli, penjual dan juga pihak ketiga dalam satu persekitaran elektronik yang selamat untuk digunakan dan boleh dipercayai.
Oleh itu, terdapat banyak kepentingan dan kebaikan e-dagang dalam bidang perniagaan, antaranya termasuklah pasaran yang luas. Secara umumnya, pelanggan yang menggunakan kaedah e-dagang terdiri daripada mereka yang menggunakan internet. Sudah terang lagi bersuluh, penggunaan internet pada zaman sekarang adalah sangat meluas. Jadi, semua produk yang dipasarkan di internet boleh dicapai oleh pengguna dari serata dunia dan tidak terhalang oleh faktor geografi sesuatu kawasan. Sebagai contoh, seorang usahawan tani mampu mendapatkan kontrak ribuan ringgit dengan hanya mengiklankan produk mereka di internet. Justeru, pasaran yang luas membuktikan konsep e-dagang ini mampu memenuhi permintaan pelanggan dan dari seluruh dunia. Usaha membawa produk tempatan ke pasaran antarabangsa bukan lagi sekadar impian, malah boleh menjadi kenyataan dengan kewujudan e-dagang. Seterusnya, kebaikan e-dagang adalah dapat mengurangkan kos perniagaan. Kebanyakan usahawan, terutama sekali Bumi Putra, sering menghadapi masalah untuk memulakan perniagaan disebabkan ketiadaan modal yang mencukupi. Jadi, dengan menggunakan kaedah e-dagang yang dipraktikkan ini, mampu menerima tempahan yang besar tidak kira dari dalam negara ataupun luar negara tanpa perlu membina sebuah kilang ataupun bangunan yang berkos besar, tetapi hanya dengan menggunakan internet. Perniagaan yang kecil ini juga mampu melebarkan sayap mereka ke peringkat yang lebih besar tanpa memerlukan kos yang tinggi. Selain itu, kepentingan e-dagang adalah dapat mengurangkan kos periklanan. Usahawan kini mampu mengiklankan produk yang dijual hanya menggunakan platform media sosial sahaja seperti Facebook dan Twitter tanpa mengeluarkan sebarang kos yang tinggi. Media sosial ini dapat dikemaskinikan pada setiap masa jika terdapat penambahan maklumat baru mengenai perniagaan yang dijalankan yang ingin disampaikan khususnya kepada para pelanggan. Jadi, dengan kewujudan e-dagang ini, ianya mampu menjimatkan kos para peniaga dalam mengiklankan sesuatu produk yang dijual oleh mereka. Di samping itu, dengan menggunakan platform e-dagang, ianya dapat mengatasi masalah jarak dan masa. Memandangkan prospek perniagaan e-dagang melangkau sepadan jarak, ia tidak semestinya tertumpu kepada bandar-bandar besar sahaja. Usahawan di kampung mampu mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat luar negara dengan hanya menguasai pengetahuan dalam menggunakan internet dan e-dagang. Akhir sekali, kepentingan e-dagang adalah mesra pengguna. Langkah usahawan menggunakan platform e-dagang dalam mengiklankan produk mereka memberi manfaat besar kepada pengguna. Selain mudah dicari di internet, ianya juga menyediakan platform pencarian yang lebih murah. Selain dapat membuat perbandingan harga dengan cepat, pengguna atau pelanggan juga boleh meninggalkan sebarang komen yang boleh membantu para usahawan dalam memperbaiki lagi mutu perkhidmatan mereka demi memenuhi tuntutan pelanggan. Seterusnya ialah kesan ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Kesan positif pertama ialah memudahkan bagi sesuatu pekerjaan. Teknologi ini dapat membantu mendapatkan maklumat yang dicari secara mudah dan lebih terperinci. Selain itu, dari aspek pendidikan, kesihatan, pelancongan dan juga berita dalam negara dan luar negara dapat dianalisis bagi seseorang bukan warga negaranya. Yang kedua ialah kemudahan untuk berkomunikasi. Ianya memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp, Google Meet dan sebagainya dalam membicarakan hal semasa. Bagi mereka yang bermastatin, mereka boleh berkomunikasi secara jauh. Kesan positif yang ketiga ialah meningkatkan ekonomi negara. Ianya dapat membantu ekonomi negara dengan mengembangkan perniagaan di peringkat antarabangsa oleh usahawan yang berjaya. Di samping itu, perniagaan ini adalah bebas untuk diceburi oleh semua etnik. Dari kesan negatif pula ialah pertama jenayah. Kes jenayah akan semakin meningkat apabila teknologi semakin berkembang pesat. Jenayah cyber dari aspek jenayah kecurian data maklumat, penipuan data dan pengodam dan juga pengubahsuaian program.
Kedua ialah kurang pergaulan sesama etnik. Oleh sebab penggunaan gadget yang terlalu taksub, perkembangan dalam pergaulan sesama etnik semakin kurang. Jika semakin berlanjutan, ianya akan mengurangkan daya kemahiran mereka dalam berkomunikasi. Ketiga ialah membantutkan perkembangan sosial. Kecerdasan interpersonal mereka akan terbantut dalam menggunakan teknologi tanpa pemerhatian ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairnisa binti Jamal dan saya akan membentangkan tentang isu-isu di dalam ICT. Isu pertama di dalam ICT adalah godam atau boleh dikenali sebagai hacker. Godam atau hacker bermaksud apabila orang pihak luar mencuri informasi dan data peribadi kita secara haram ataupun salah dan menggunakan data tersebut untuk tujuan menipu. Antara contoh data maklumat peribadi adalah seperti nama penuh, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan juga alamat. Sebagai contoh, kebanyakan daripada kita mempunyai akaun bank di atas talian. Sekiranya penggodam berjaya memperolehi data-data peribadi kita, mereka boleh menggunakan itu untuk menggodam akaun bank kita dan mencuri wang yang telah kita simpan di dalam akaun bank tersebut. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berhati-hati dan hanya mengisi butiran-butiran peribadi kita pada laman yang boleh dipercayai sahaja. Isu kedua dalam melayari ICT adalah maklumat palsu. Kita pasti mendengarkan satu pepatah ini iaitu mengatakan segala jenis maklumat berada di hujung jari kita. Sekiranya anda mempunyai alat peranti dan juga internet yang kuat, kita boleh mendapatkan segala jenis maklumat pada waktu itu juga. Tetapi ada orang yang menyalahgunakan kemudahan tersebut dengan menyebarkan maklumat palsu. Tapi apakah itu maklumat palsu? Maklumat palsu adalah perkara ataupun fakta yang tidak benar apabila mereka menjelaskan tentang sesuatu keadaan tersebut. Di dalam Malaysia, ada 3/10 rakyat Malaysia yang mudah mempercayai maklumat-maklumat palsu yang telah diedarkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab ini. Kebiasaannya, maklumat palsu ini disebarkan di dalam media sosial. Individu yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan laman media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu mereka dengan motif yang tidak baik. Malahan, ada sesetengah daripada mereka yang menggunakan aplikasi seperti deepfake, di mana aplikasi tersebut boleh meniru suara dan wajah seseorang seolah-olah seperti mereka yang membuat video tersebut. Perkara ini boleh mendatangkan kesalahfahaman serta boleh mendatangkan risiko terhadap sesebuah negara tersebut sekiranya rakyat mereka mempercayai video tersebut dengan mudah. Oleh itu, kita sebagai pengguna IT ataupun rakyat Malaysia yang bertanggungjawab haruslah sentiasa memeriksa dan memastikan bahawa info yang diberikan adalah benar sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Isu ketiga di dalam kita mempelajari ICT adalah peperangan dalam bentuk baharu. Pada zaman kini, terlalu banyak alat peranti yang boleh kita gunakan untuk tujuan mengintip sesebuah organisasi tanpa pengetahuan mereka ataupun dalam secara senyap. Antara alat peranti tersebut adalah sebuah pesawat yang bernama drone. Drone adalah sebuah pesawat tanpa pemandu atau lebih dikenali sebagai robot terbang. Tetapi bagaimana pula drone ini boleh dikatakan sebagai peperangan dalam bentuk baharu? Ini kerana kecanggihan alat peranti ini digunakan oleh sesebuah negara untuk tujuan ketenteraan. Alat peranti ini digunakan sebagai risikan ataupun pengintipan terhadap musuh mereka. Ada juga yang menggunakan alat pesawat ini untuk menjadikan sebagai senjata di mana mereka meletakkan bom dan kemudiannya menghantar kepada musuh mereka. Oleh kerana saiznya yang kecil, kebanyakan daripada kita tidak perasan bahawa drone itu berada di kawasan kita. Kesimpulannya, ICT memainkan peranan yang sangat penting kepada masyarakat dan negara terutama sekali dalam era permodenan sekarang.
Pengaruh ICT dalam kehidupan masa kini mempunyai pengaruh yang besar terutama sekali bagi golongan muda dan ianya tidak dapat dielakkan. Jadi, seseorang individu itu perlulah mengambil inisiatif untuk menguasai bidang ini supaya tidak ketinggalan kerana bidang ini akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dan mengambil langkah sederap untuk memastikan tiada unsur negatif yang berlaku seiring dengan ledakan teknologi berinformasi ini yang boleh menjatuhkan serta menghancurkan nilai-nilai positif agama dan masyarakat kita. Sekian saja dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.